Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey. Untuk kali ini saya akan sentuh berkenaan dengan aksesori dan alat tambah elektrik. Aksesori iaitu apakah perkakasan-perkakasan yang kita guna dalam pendawaian kita. Seperti yang sedia maklum, kita dah tarik kabel. Kita dah tarik kabel sama ada melalui kaedah uh, per, uh, permukaan ataupun kita pakai PVC conduit atau juga kita pakai galvanized iron ke ataupun yang besi ataupun pakai trunking ke, kita dah letakkan. Itu dipanggil mechanical part. Baik, itu dipanggil mechanical part. So bila mechanical part, kita dah siapkan mechanical part. So kita dan juga pendawaian yang kita dah tarik, kabel dah tarik mengikut litar pendawaian yang telah kita buat lah. Kita akan pasang aksesori ataupun alat tambah elektrik. Hari ini saya akan terangkan berkenaan dengan apakah aksesori yang biasa digunakan semasa pendawaian elektrik. Okey, baik. Untuk pemasangan dan pendawaian ni memerlukan aksesori seperti pemegang lampu, ceiling rose. Maknanya lampu tu, tiup tu tidak tergantung saja. Dia tak tergantung, goyang-goyang. Dia sambung pakai kabel je, tak. Kita ada pemegang lampu. Kita ada ceiling rose, rose ceiling. Kita ada soket keluaran. Soket keluaran sama ada 13 ampere ataupun 15 ampere ke kita pakai. Ataupun yang jenis outdoor. Kita juga ada fuse. Okay, fuse. Fungsi fuse ni adalah untuk memotong arus atau bukan potong arus, kita nak pisahkan. Dia sebagai potong arus lah. Tak nak bagi arus tu mengalir. Okey, kemudian kita ada switch palam, kita ada pemutus litar, kotak agihan pengguna. Saya pasti kotak agihan pengguna telah diterangkan sebelum ini. Apa yang perlu ada dalam kotak agihan pengguna. Kemudian kita ada pemutus litar ke bumi dan lain-lain bagi melengkapkan lagi sistem pendawaian kita. Okey, baik. Permulaan nombor 1, kita kena kenal apa itu pemegang lampu. Ini basic. Pemegang lampu perlu ada. Kalau lampu tu tidak digantung semata-mata. Walaupun zaman sekarang kita dah banyak menggunakan LED punya base kan. Sama ada yang berbentuk pendaflor ataupun bentuk panjang tu ataupun jenis bulat yang klip sahaja. Okey. Biasanya yang klip tu kita pasang pada plaster ceiling lah. Plaster ceiling. Ceiling kita menggunakan ceiling kapur. So kita guna yang jenis berklip. Okey, pemegang ni, kelebihan kita guna pemegang lampu ni, pemegang mentol ni adalah apabila lampu tu terbakar. Kalau zaman dahulu, bukan zaman dahulu, tetap sekarang pun ada, tapi dah kurang orang pakai yang berfilament. Yang filament tu senang putus, senang terbakar tau. Jadinya, apabila kita ada pemegang lampu, kita hanya boleh tukar sahaja mentol. Mentol tu kita boleh tukar. Ya, dia berbeza dengan kebanyakan LED zaman sekarang. Walaupun LED ada pemegang dia, ada perumah dia, namun kalau kita pakai LED yang bulat, kebanyakannya dia one set. Maknanya satu terbakar, kita cabut, kita masukkan yang baru. Satu, the whole body, kita masukkan yang baru. Okey, baik. Apabila berlaku kerosakan pada lampu yang kita pakai mentol, dia senang ditukar. Ada beberapa jenis. Satu, jenis pangkal kilas. Kita boleh tengok dekat sini, pangkal kilas. Dia digunakan mentol sehingga 150 watt. Tinggi 150 watt ni banyak tenaga yang digunakan. Lampu pun panas. Lampu panas. Kemudian kita ada yang jenis skru. Jenis skru ni kita ada Goliath dan juga medium. Medium tu untuk 250 watt. 250 watt dan juga Goliath kita guna untuk mentol yang lebih daripada 200 watt lah. Kemudian ada lagi satu kita panggil pendant. Yang jenis skru ni beza dengan pendant. Yang skru saya pasti awak dah buat sebelum ni, pendawaian sebelum ni. Yang jenis pusing-pusing. Awak tengok dekat hujung dia tu ada 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 macam bentuk skru. Maknanya awak nak pasang tu awak kena pusing-pusing. Berbeza dengan pendant, pendant dia hanya ada satu klip dekat situ. Maknanya awak masuk dan awak pusing sahaja. Dia dah lekat dekat situ. Dah dia bersambung lah. Okay, baik. Contoh pemegang lampu macam mana? Ini adalah pemegang lampu. Kalau jenis baton holder dia panggil pemegang lampu baton ataupun baton holder, bentuk dia macam ni. Dia ada skru macam ni. Kalau pendant pula, kita ada tapak dekat sini. Kita ada klip dekat sini. Maknanya awak masuk, awak hanya ada klip saja.
lampu bentuknya sama, tapi cara kita nak lekatkan dia ataupun kita nak sangkut dia pada pemegang lampu tu adalah mengikut jenis. Dan ataupun batten holder ataupun screw type. Ya. Okey, seterusnya adalah rose sealing. Rose sealing adalah aksesori yang mempunyai tamatan digunakan sebagai punca bekalan bagi pendawaian tetap. Pendawaian tetap ni maksudnya pendawaian tu duduk situ. Bila kita buat pendawaian, dia lekat dekat situ. Bukan macam extension. Extension pun satu pendawaian, tapi kita boleh alih, kan? Maknanya dia lebih fleksibel. Macam kita nak pasang dekat ruang tamu, kita cabut daripada dapur, kita pasang kat ruang tamu. Kita rasa nak pasang kat bilik tidur, kita cabut dekat ruang tamu, kita pasang kat bilik tidur. Okey, itu adalah dia boleh beralih. Kalau pendawaian tetap ni, dekat situ je. Maknanya poin lampu kat situ tak berubah. Tetap ada lampu. Itu benda panggil pendawaian tetap. Okey, sambungan dibuat pada tamatan ros. Sealing biasanya menggunakan wayar atau kod jenis mudah lentur. Dia bakal fleksibel. Dia perbuat daripada bahan penebat yang tahan seperti bakelite, porselin ataupun urea formaldehyde. Ini jenis bahan-bahan yang rose sealing. Bentuk rose sealing pula macam ni. Nampak ni, dia ada 3 tamatan. Ini adalah rose sealing. Baik, untuk soket keluaran, saya pasti soket keluaran adalah aksesori yang penting yang kebanyakan pendawaian kita melibatkan litar kuasa. Kita ada 2 litar kan, litar cahaya, litar kuasa. Litar kuasa adalah menggunakan soket, kan, kebanyakan menggunakan soket. Soket keluaran 13 ampere, soket keluaran 15 ampere. Tapi apa itu soket sebenarnya? Soket adalah aksesori yang menyediakan punca bekalan kuasa. Maknanya dekat situlah awak punya device dikuasakan. Maknanya daripada DB kita sambung terus kepada soket, kuasa tu datang daripada DB pergi ke soket dan current tu dia hold dekat soket. Maknanya apabila awak punya beban masuk, contoh awak nak cas telefon sebagai beban. Jadi nak cas telefon, awak on, dia hidup. Current dapat berjalan. Kan? Bila awak off dekat soket, handphone awak tak boleh cas. Itu contoh. Contoh, bekalan kuasa tu dia ada dekat situ. Dah ada dekat situ, dia tunggu beban. Maknanya beban dia tu boleh berubah-ubah. Kalau pendawaian lampu, kita dah tentu dah tahu sama ada lampu tak apa kipas dekat situ. Kalau soket ni dia berubah. Dia boleh jadi telefon, dia boleh jadi laptop, dia boleh jadi TV, dia boleh jadi apa-apa beban yang menggunakan kuasa 13 ampere soket keluaran. Okey. Dalam satu sistem pendawaian tetap, dengan litarnya merupakan satu daripada litar kecil akhir. Maknanya dia adalah salah satu daripada litar kecil akhir lah, litar kuasa ni. Kan, litar kecil akhir. Tersentuh dibuat daripada bahan fosfor gangsa, loyang keras, ditempatkan pada bahagian soket. Tersentuh adalah punca aliran fasa neutral dan bumi tidak mudah disentuh oleh pengguna. Soket keluaran mempunyai berbagai bentuk. Dia ada banyak bentuk. So, kalau awak bentuk berbeza, color pun beza. Ada tu awak pergi rumah, color dia color gold je kan. Dia punya soket dia pun color gold. Ada juga. Ada juga yang warna putih biasa kita jumpa. Ada juga yang warna merah ataupun bentuknya berbeza. Tapi dia tetap adalah soket keluaran yang mana soket keluaran ini kita hanya ada 3 sahaja tamatan. Iaitu live L, kabel hidup. Nombor 2, neutral, kabel warna hitam biasanya color code-nya. Ketiga kita adalah menggunakan kabel tamatan bumi. So, dekat paparan awak boleh tengok soket keluaran kita ada 3 jenis. Ada beberapa jenis kat sini. Satu 13, satu 5, satu lagi 15 ampere. Kita ada soket universal. Okey, ini juga soket keluaran. Nampak dia walaupun dia hanya ada 2 pin sahaja, tetapi ini juga dinamakan soket keluaran walaupun dia tak ada petik tutup. Maknanya awak sambung hidup. Kat mana biasa jumpa soket ni. Dan juga outdoor. Dan juga soket outdoor. Kalau kita boleh tengok dekat soket outdoor. Soket outdoor ni biasanya dia kalis cuaca. Dia untuk nak tentang daripada cuaca yang buruk. Contohnya, kita tak tahu malam-malam lembap. Dia soket keluaran outdoor ni maknanya di bahagian luar lah. Sesuainya dia dekat bahagian luar. Apabila berlaku hujan lebat ataupun berembun pagi-pagi, dia dilindungi. Pendawaian dalam dia tu dilindungi. Pendawaian belakang ni, yang tamatan dia ni dilindungi. Ini casing dia buat khas untuk outdoor, kalis cuaca. Palam.
Mempunyai beberapa pin sentuh pada hujung sebelah badannya terdapat punca tamatan. Pin dibuat daripada bahan gangsa, fosfor gangsa atau loyang keras berbentuk bulat atau empat persegi lepir. Okey. Saiz pin punca bumi lebih panjang sedikit daripada pin hidup dan neutral. Okey. Apa palam ni sebenarnya? Palam inilah yang awak panggil kepala plug. Dia bukan kepala plug tau. Ini adalah palam. Palam 3 pin. 3 pin plug. Dia bukan kepala-kepala tu tak ada. Kalau awak boleh tengok dekat sini, ini dia ada fuse dekat sini untuk memutuskan arus. Fuse ni untuk memotong ataupun memutuskan arus. So, apabila kat sini dia dah potong arus, awak apabila berlaku kebocoran arus ke ataupun barang tu dah nak rosak ataupun rosak, dia tidak berlaku apa panggil spark ataupun dia tidak menjejaskan pendawaian yang lain. So dia akan putuskan arus dekat sini. So plug soket dia akan holdkan kuasa dia kat situ walaupun awak tak off tapi current dia dah tak jalan lah sebab dia dah putus dekat sini. Okey, seterusnya switch. Switch peranti mekanikal Switch ni kita ada beberapa jenis. Biasa awak pakai switch satu hala. Okey, kemudian kita projek next seterusnya. Saya percaya kita ada switch dua hala dan switch perantaraan. Seperti saya terangkan, switch dua hala ni, switch satu hala tu biasalah, kita ada common, kita ada L1. Kalau switch dua hala, kita ada L1, kita ada L2. Maknanya dekat sini, kalau switch satu hala, kita ada dua tamatan. Kalau switch dua hala, untuk switch dua hala, kita ada belakang tu 3 tamatan. Manakala switch perantaraan ada 4 tamatan. Buka belakang tu, walaupun nak petik itu satu je, tapi awak buka belakang tu dia ada 4 lubang. 4 tamatan. 4 tamatan tu dipanggil perantaraan. Kalau 3 tamatan dia dipanggil switch dua hala. Biasa diguna di mana? Di tangga ataupun di bilik air. Ni mana awak buka sini, awak boleh tutup di atas. Atau awak buka di atas, awak boleh tutup di bawah. Sama juga bilik air. Apabila bilik air berkongsi, kan? Okey, bilik satu dan bilik dua berkongsi satu bilik air. Yang bilik satu ni boleh buka tutup lampu, yang bilik dua pun boleh buka tutup lampu. Itu adalah switch dua hala. Okey, di mana pula switch perantaraan digunakan? Konsep sama untuk switch dua hala, tapi untuk high rise, untuk bangunan yang tinggi, biasanya kita guna switch perantaraan. Antara tingkat 1 nak sampai ke tingkat 16 tu, awak nak buat macam mana? Nak on kan? Nak untuk daripada tingkat 1 sampai tingkat 16, okey, tengah-tengah dia tu kita pakai switch perantaraan. Baru dia boleh kontrol ke semua. Kalau tak, awak hanya boleh on pada tingkat 16 ataupun tingkat 1. Kalau ada switch perantaraan, dekat tengah tu boleh on. Sama ada nak letak tingkat 3 ke, tingkat 6 ke, tingkat 8 ke, awak boleh letak. Okey, switch yang digunakan untuk mengawal lampu, kendaliannya dia nak putus atau buka switch secara mikro lah. Sesentuh, dia hanya pakai sesentuh saja. Apabila sesentuh membuka jarak yang kecil supaya mengeluarkan bunyi yang kuat ketika tutup. Ini adalah switch jenis permukaan, switch bahagian tersembunyi, switch jenis tarik. Switch jenis tarik ada juga switch jenis khusus dan sistem conduit. Ini adalah contoh-contoh switch. Switch satu hala awak boleh perasan dekat sini. Kalau saya boleh zoom dekat sini, dia ada 2 saja tamatan. Kalau switch dua hala ni ada 3. 1, 2 dan 3. Switch perantaraan awak buka belakang tu, 1, 2, 3, 4. Depan dia awak tengok semua sama. Semua satu. Semua klik satu nyala, tutup atas. Buka bawah, tutup atas. Tapi bahagian belakangnya berbeza. Dekat sinilah kita sebagai wireman ataupun guru elektrikal perlu terangkan berkenaan dengan perbezaan dia. Kalau dia dari depan sama. Buka belakang tu baru kita tahu dia jenis apa. Okey, ini adalah switch tarik. Ini juga adalah switch dimmer ataupun pemalap, switch pemalap. Dimmer switch. Kan kalau biasanya dekat bilik tidur, kalau kita nak gelapkan sikit lampu katil kita, kita pusing. Dia makin malap. Dia konsep sama macam kipas. Nombor 1 paling slow, nombor 5 paling kuat. So konsep dia pemalap tu pun sama. Dia nombor 1 tu malap, nombor 5 tu terang. Kotak agihan. Okey.
Kita tengok dekat sini adalah contoh-contoh kotak agihan yang pernah ada, yang wujud lagi zaman sekarang. Okey, kotak agihan ni sebenarnya, ada beberapa jenis dan banyak jenis di pasaran, kotak agihan. Apa yang perlu ada pada kotak agihan adalah seperti yang saya beritahu, ciri-ciri dia perlu ada 5, ya, 5. Satu adalah, main switch. Kalau tak ada main switch, kita pakai double pole MCB. Tak ada double pole MCB, kita pakai, uh, pengasing ataupun isolator. Kemudian kita ada ELCB. Tak ada ELCB, kita pakai RCD. Tak ada RCD, kita pakai RCCD. Janji ada. Itu nombor 2. Nombor 3 MCB. Nombor 4 kita ada tamatan untuk bumi. Kemudian kita ada tamatan untuk neutral. 5 benda ni, 5 ni wajib ada. Wajib ada dalam setiap kotak agihan awak. Kemudian kita ada dekat sini photocell. Ini juga aksesori, photocell ataupun kita panggil dia sensor cahaya. Kan ada certain lampu malam auto menyala, bila dah siang dia tutup. Dia pakai photocell. Photocell ni kita ada 3 tamatan dia. Satu merah line, satu putih iaitu neutral ke lampu, dia panggil ke load, dia panggil load. Kalau di bahagian photocell tu sendiri ada tulis load. Jadinya load tu adalah ke lampu. Kalau dia tulis line, itu adalah live. Dan hitam itu adalah hitam tu adalah load, beban. Jadinya awak nak pasang nanti, pastikan awak tengok dahulu. Live itu sambungan live, kalau load itu ke lampu ataupun ke kipas. Ataupun awak nak buat dia aircon. Contoh aircon. Awak nak bila gelap aircon nyala. Boleh buat. Boleh buat. Walaupun dia macam tak ada fungsi. Kenapa nak gelap baru pasang aircon kan? Tapi boleh buat kalau kita guna photocell. Sebab dia adalah sejenis switch. Dia tangkap cahaya, dia detect cahaya tu sebanyak mana, kemudian dia akan sambungkan pendawaian ataupun dia putuskan pendawaian. Dia berkonsepkan switch. Kemudian seterusnya kita ada DOL, Direct Online, bertindak sebagai pemula. Bertindak sebagai pemula. Nombor 1, nombor 2 ni daripada bawah dia adalah daripada meter. Dia masuk daripada bawah, dia akan sambung kat sini, kemudian akan keluar dekat atas ini pergi kepada sama ada nak pakai aircon ke, awak nak pakai motor ke. Bukan motor Suzuki, Yamaha, Honda, bukan. Ini adalah motor untuk hidupkan, macam motor generator tu. Yang pakai Star Delta ke, kan? Forward, reverse. Okey. Kemudian selain tu kita ada kotak PVC. Saya pasti ini juga awak pernah jumpa. Nama dia adalah kotak PVC ataupun PVC base. Nama asli surat beranak ni. Biasa kita berukuran 4x4 inci, bukan 4x4 kaki, 4x4 inci. Kecil je. 4x4 kaki tu dah 2 depa. Kemudian 4x8, 4x12 inci. Sebagai tapak untuk switch ataupun soket keluaran. Dia buat daripada PVC, boleh dapati dalam bentuk 2 kembar, 3 ataupun 4. Dia boleh jadi. Kalau awak tengok certain awak punya extension tu ada sampai 5 kan. Itu pun dianggap sebagai kita punya housing untuk soket keluaran. Baik, alat atur kipas. Alat atur kipas ini saya pasti awak semua pernah jumpa. Kan, sama di mana-mana lah adalah alat atur kipas ni. Ini alat atur kipas ataupun nama dia regulator. Dia ada sedikit pendawai berbeza dalam ni dan diingatkan bahawasanya dalam alat atur kipas atau regulator ni hanya ada kabel live. Tak ada neutral, tak ada bumi. Hanya ada sambungan dia, hanya live. Hanya live. Dan sambungannya sama ada terus ke kipas dan juga pergi ke switch. Sambungannya pergi ke kipas dan pergi ke switch. 2 je sambungannya. Cuma live tu nak lari ke mana? Nak pergi ke kipas atau pergi ke switch, macam sambungan dia. Baik. Kemudian kita ada water heater switch. Biasanya water heater ataupun aircon kita pakai benda ni lah. Dah mungkin 15 ampere sebab dia bulat 15 ampere kat sini mungkin. Dan juga biasa digunakan di bilik air lah. Dia ada lampu kat sini, awak boleh tengok sama ada dia dah on ataupun tidak.
Kalau kat sini water heater switch ni dia letak di luar pintu bilik mandi, dia buat daripada backlit dan juga mengandungi lampu penunjuk. Maknanya awak masuk tu tak adalah terkejut tiba-tiba air tiba-tiba panas. Maknanya benda tu dah on kan? Dah on, tak off. Okey, maknanya lampu penunjuk tu dah tunjuk dia tengah hidup, bahawasanya benda tu telah hidup. Kemudian kita ada ELCB. Ini pun saya dah terangkan sebelum ni, berfungsi bungsu litar secara automatik bumi apabila berlaku litar pintas. Litar pintas tu maksud dia apa? Neutral bersambung dengan live. Dan juga kebocoran arus berlebihan, melindungi beban apabila berlaku litar pintas antara wayar. Kita ELCB ni kita akan follow main switch. Kalau main switch 63 dia akan pakai 63, kalau 43 itu amalan Kalau main switch pakai 43 dia akan pakai 63. 43, kalau main switch pakai 63 ELCB pun akan pakai 63. Baik, ini adalah MCB. MCB seperti saya terangkan sebelum ni. Kita ada beberapa jenis, 6 ampere, 10, 16, 20, 32. Tapi fungsinya berbeza. 6 dengan 10 untuk litar cahaya, maknanya ke lampu ataupun kipas sahaja. Ya. Kemudian loceng pun pakai 6 atau 10. Kemudian kita ada 16 ampere untuk soket keluaran berjejari. Yang dengan sambungan litar jejari kita pakai 16. 20 ampere pula adalah untuk water heater dan juga aircon, manakala 32 ampere pula kita pakai untuk soket keluaran sambungan secara gelang. 32 ampere. Baik. Itu adalah perbezaan penggunaan 6, 10, 16, 20, 32. Namun, jikalau awak tersalah pasang lampu pakai 32, hidup tak lampu? Jawapannya hidup. Namun, keberkesanan dia, fungsi sebab apa kita pakai 6 ataupun 10 pada lampu tak akan tercapai jika kita pakai 32. Ya, sebab 6 ataupun 10 ampere menggunakan kabel 1.5 mm, dia cukup sekadar untuk litar lampu, litar cahaya. Apabila berlaku kebocoran arus ataupun litar pintas, dia tak akan terpelantik dekat sini. Dia tak akan terpelantik dekat sini sebab bila tak sampai 32 ampere dia tak akan terpelantik. 6 ampere ni maknanya limit dia. Limit dia 6 je dia akan putus. Dia akan tendang. Kalau 10 pun dia sampai 10 je dia akan tendang. Itulah fungsi kenapa kita pakai MCB pada penggunaan tertentu. Baik. Ini awak boleh tengok dekat sini bahagian dalam MCB kita ada beberapa konduktor dan juga spring kat sini untuk tendangkan dia punya ni. Dia macam ketat sikit kan nak tarik, naik tarik. Ini pula adalah main switch ataupun litar pengasing. Kalau boleh tengok dekat sini, neutral sebelah kiri, live sebelah kanan. Pengasing menggunakan apabila berlaku kemalangan daripada sebagai pelindung lebihan arus pengguna. Kadar arus 6, 30 ataupun 60. Main switch. Ini adalah contoh pengasing ataupun main switch lah. Kemudian meter kilowatt jam menyukat tenaga elektrik. Maknanya dekat sini lah TNB datang baca meter berapa kilowatt awak dah pakai bulan ni. Seterusnya adalah fuse perkhidmatan. Cara sambungannya adalah seperti gambar rajah di atas. Fuse perkhidmatan ni fungsi dia pelindungan lebihan arus, menghad arus pengguna mengandungi fuse. Dia ada satu fuse dekat situ. Bila awak buka benda tu, awak tengok kat dalam tu ada fuse besar satu. Lebih 60 dia potong kat situ. Maknanya satu rumah tak ada. Satu rumah tak ada current. Kemudian ada lagi satu kita panggil neutral link. Apabila fuse perkhidmatan ni datang, kembar dia adalah neutral link. Mesti duduk sekali. Tak ada fuse perkhidmatan dekat dapur, neutral link dekat bangsa kereta. Tak ada. Dia mesti duduk sekali. Neutral link dan fuse perkhidmatan. Kalau nak buat boleh tapi tak berapa cantik. Okey, kemudian MCB. MCB ni yang tadi lah ada 6, 10, 16, 20, 32. Okey, fungsi utama adalah peranti sebagai perlindungan kepada pemasangan. Ini ada dalam keadaan litar pintas dan sambungan secara automatik menyediakan litar terbuka dan tiada. Litar terbuka tu maksudnya dia terbuka, arus tak boleh lalu. Tangan dia dah jalan dia terbuka. So arus tak boleh jalan.
Okey, dalam keadaan normal peranti ini membuat sambungan bolehkah litar lengkap mengalih arus elektrik. Ini dia adalah, eee, dia sebagai alat perlindungan lah, seperti saya beritahu, semua benda dalam DB tu sebenarnya adalah alat perlindungan. Pemutus litar kecil akhir ni atau MCB ni, ini dia akan putuskan hanya sebahagian. Contoh, awak punya palam atau plug awak tu terbakar dekat dapur. So dia akan effect soket. Bila dia effect soket, contohlah ada litar pintas dekat situ. Dia akan trigger dekat awak punya DB. DB awak je tertutup. Eh, DB awak di bahagian dapur saja. Maknanya kalau awak tengah mandi boleh tak boleh mandi, boleh tak boleh tengok TV. Hanya di dapur saja awak perlu buat baik pulih. Maknanya dia lindungi litar. Litar di bahagian dapur tu ada banyak soket kan. Okey, dia lindungi semua litar tu. Maknanya awak satu palam fuse terbakar kan, fuse terbakar, dah hitam, kemudian dia akan tutup di DB, peti awak yang sambung sebelah dia tu akan selamat. Walaupun kan berlaku pencairan, namun kefungsian dia terjaga. Maknanya peti dapat berfungsi seperti sedia kala, hood memasak awak boleh berfungsi seperti sedia kala. Itu adalah fungsi utama kenapa MCB ni dipasang. Ini adalah minat MCB, boleh baca kat sini. Ini minat MCB. Kebaikan MCB, kapasiti mutus pelantik adalah ditentukan oleh pihak pembuat, tidak boleh diubah suai. Kalau awak pakai 6 ampere, maka 6 ampere lah. Awak tak boleh nak godek-godek, nak buka-buka, nak sambung, nak jadikan dia 10, tak. Kalau awak nak pakai yang 10, maknanya belilah yang 10. Gunalah yang 10, gunalah yang sebetulnya. Kalau 16, pakailah 16. Bukan 16 tu awak nak adjust, nak bagi jadi 20, tak boleh. Itu telah ditentukan oleh pihak pembuat. Kendalian atau keupayaan MCB boleh diuji serta diset semula. So, saya rasa saya pernah tunjukkan kaedah macam mana nak tahu sesuatu barang dalam awak punya DB tu berfungsi dengan sempurna ataupun tidak. Kalau berfungsi dengan sempurna, awak test kan, ada berlaku, maknanya dia boleh ada spring lagi, maknanya dia sempurna, boleh pakai. Okey. Untuk hari ini, setakat itu sahaja buat masa ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.